وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Diharapkan anda semua dikurniakan kesihatan yang baik dan rezeki yang berpanjangan. Amin, insyaAllah. Pada cerita kali ini mengisahkan mengenai satu kerajaan yang digelarkan sebagai Kerajaan Langit yang terletak di Terengganu. Ramai yang tak tahu kisah benar macam mana halangan dan susah payah meroboh struktur yang dibina Ayah Pin. Cerita aneh banyak berlaku sehingga gagal diorang nak memusnahkannya. Antara bangunan dan struktur yang dibina di kawasan seluas 6 ekar di Hulu Besut tu termasuklah cerik gergasi palsu, payung macam grandstand F1 tu, bulan sabit, telaga, rumah bulat, rumah nasyid, Dewan Perhimpunan, wakaf, replika kapal bahtera Nabi Noh, jambatan, sebuah makam Muhammadiyah dan sebagainya. Banyak pembinaan dia ni. Ada yang memaklumkan kos pembinaan struktur dan bangunan dia ni melebihi 5 juta. Bukan sikit-sikit 5 juta. Menurut laporan, Kerajaan Langit ni dia dah lama bertapak dekat Terengganu ni, iaitu pada pertengahan tahun 1980-an. Tapi pada hakikatnya, kumpulan ni wujud di negara sejak tahun 1970-an lagi. Anggaran jumlah pengikut ajaran sesat ni ditaksirkan lebih kurang 23,000 pengikut dari dalam dan luar negara. Struktur yang diorang bina ni di satu kawasan seluas 6 ekar di Hulu Besut. Namun, selepas bertahun-tahun bergiat dengan ajarannya dekat Malaysia ni, akhirnya ajaran yang memesongkan orang ramai itu telah dihidu oleh pihak berkuasa. Akhirnya, pengikut-pengikut Ayah Pin ni telah ditahan dan disoal siasat serta didakwa di mahkamah. Ayah Pin ni berjaya menghilangkan diri dari pihak berkuasa dan dikatakan dia bersembunyi di selatan Thailand. Kawasan Kerajaan Langit dekat Besut ni dimusnahkan pada bulan Ogos 2005. Di sinilah penglibatan Haji Lokman dalam proses memusnahkan kawasan Kerajaan Langit di Besut tu. Jom kita ikuti kisah Haji Lokman ni bagaimana dia memusnahkan kawasan Kerajaan Langit di Besut tu. Bismillahirrahmanirrahim. Haji Lokman ni, dia adalah salah seorang ahli perubatan syifa al-hidayah di negeri Terengganu. Semenjak tahun 2003, dia dah mula mengunjungi ke Kuala Terengganu lebih kurang sekali sebulan untuk mengubati pesakit-pesakit di Pantai Timur. Kawan kepada Haji Lokman iaitu Ustaz Sukri yang bertugas sebagai pegawai agama di Istana Terengganu pada masa tu adalah orang yang bertanggungjawab membawa Haji Lokman ni ke Terengganu. Nak dijadikan cerita, pada satu pagi Sabtu pada penghujung bulan Julai 2005, Mufti Terengganu, kebetulan dia ni sahabat kepada Ustaz Sukri ni, berjumpa dengan Haji Lokman ni dekat rumah Ustaz Sukri ni sebab dia nak minta pertolongan dari Haji Lokman ni untuk membersihkan benda-benda gaib yang menjaga tempat kawasan Kerajaan Langit ni dekat Besut. Mengikut katanya, dah banyak kali jentera-jentera dengan kaki tangan Jabatan Kerja Raya ni nak masuk ke kawasan tu untuk robohkan struktur bangunan-bangunan tu lah. Tapi mereka menemui pelbagai halangan yang pelik-pelik. Pada masa tu, Haji Lokman ni dia macam tak tahu sangat pasal Kerajaan Langit ni.
Tapi disebabkan desakan daripada Ustaz Syukri ni, sebab member-member punya pasal kan, so dia pun bersetuju. Tapi dia meletakkan satu syarat. Syarat dia ialah mesti diiringi oleh 7 orang tahfiz. Jadi Ustaz Syukri ni pun pergi carilah pelajar tahfiz. Lepas tu dia dapat 7 orang tahfiz diiringi dengan 3 orang ustaz, iaitu tenaga pengajar budak-budak tahfiz ni lah. Pada hari yang sama, diorang berkumpul selepas waktu asar dekat satu surau ni, dekat Kuala Terengganu. Dan Haji Lokman ni bagi tahu budak-budak tahfiz ni surah-surah yang perlu dibaca semasa dekat sana, dan juga memberi beberapa taklimat apa yang budak-budak tahfiz ni harus lakukan bila dekat sana nanti. Lepas solat maghrib dan selepas makan malam nasi bungkus, diorang pun bertolak ke Besut menaiki bas Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu. Selalunya perjalanan dari Kuala Terengganu ke Besut ni ambil masa lebih kurang 2 jam je. Kira-kira dalam 50 km dari kawasan tu terdapat satu roadblock, tapi bukan daripada pihak polis atau JPJ ke apa, tapi roadblock oleh alam di sebalik mata, iaitu kuncu-kuncu ayah pin. Bas yang diorang naik ni terpaksa berhenti dan berpatah balik untuk mencari jalan alternatif yang lain untuk sampai ke tempat tersebut. Menurut Haji Lokman lagi, sekiranya diorang ni tak menghiraukan sekatan jalan tu, kuncu-kuncu tu berupaya untuk menganiayakan diorang ni dengan berlakunya kemalangan-kemalangan yang mereka boleh lakukan. Jadi diorang ni terpaksalah ambil jalan jauh untuk sampai ke Besut. Diorang ni sampai Besut pukul 2 pagi, ambil masa lebih kurang 6 jam lah untuk sampai ke Besut tu. Kalau perjalanan biasa 2 jam je untuk sampai dekat Besut tu. Bila dia dah sampai kat kawasan tu, Haji Lokman ni dia terkejut sebab dia nampak ramai polis-polis daripada Bukit Aman, daripada Kuala Terengganu menjaga keselamatan dan membuat pemantauan dekat kawasan tu. Bila sampai dekat tempat tu, Haji Lokman ni dia macam pelik lah, nampak cerik besar, pasu besar, bahtera, kapal Nabi Nuh yang replika punya pun ada dekat situ. Lepas tu adalah struktur-struktur lain yang ada dekat situ lah. Walaupun tempat tu tak ada lampu, sebab bekalan elektrik memang dah lama diputuskan lah, tapi tempat tu disinari oleh cahaya bulan kebetulan mengambang pada malam tu. Jadi tempat tu tak adalah gelap sangat. Lepas dah sampai tu, dia pun buat tinjauan, orang cakap quick survey lah dekat kawasan tu, riki-riki. Haji Lokman ni dapati ada beratus ekor makhluk daripada alam sebelah dekat dalam kawasan tu. Tapi yang paling ketara ialah 12 ekor makhluk. Yang ni antara paling power lah kira, sebab dia ni yang 12 ekor ni mewakili agama-agama di dalam dunia ni. Makhluk-makhluk inilah yang sedikit sebanyak membantu Ayah Pin mendirikan ajaran sesat kerajaan langit ni. Jadi Haji Lokman ni dia memilih Dewan Perhimpunan yang masih elok lah dekat situ untuk bertempur dengan 12 makhluk alam sebalik mata ni. Jadi dia mengarahkan semua budak-budak tahfiz yang iringi dia tu untuk masuk ke dalam dewan tu lah bersama-sama dengan dia. Dengan bercahayakan bulan yang mengambang pada malam tu dengan lampu suluh daripada pihak polis, diorang ni pun membaca surah-surah Al-Quran satu demi satu makhluk tu. Haji Lokman ni bertempur sehingga jubah dia ni memang basah kuyup lah, berpeluh-peluh satu badan. Hampir 3 jam jugalah Haji Lokman ni bertempur dengan
makhluk-makhluk tersebut sampai berguling-guling dia dekat dalam lantai dewan tu. Dengan izin Allah dan pertolongan daripada laungan dan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran daripada budak-budak tahfiz yang ada dengan Haji Lokman pada malam tu, Haji Lokman ni dapat mengalahkan hampir kesemua daripada 12 makhluk tersebut. Cuma ada seekor makhluk yang berjaya melarikan diri. Dan selepas itu Haji Lokman ni dia mengarahkan beratus-ratus makhluk yang kecil-kecil ni lah, yang kuncu-kuncu dia ni semua ni, yang masih berada sekitar kawasan tu, untuk berpindah atau pergi daripada kawasan tu. Masa tu dah nak masuk waktu subuh dah dekat nak waktu subuh dah. Lepas diorang bersiap sedia untuk berjemaah subuh, Haji Lokman ni menyuruh seorang daripada adik tahfiz ni untuk melaungkan azan subuh. Pada pagi tu, pertama kali dalam 25 tahun, azan subuh berkumandang di tempat itu. Haji Lokman ni cakap dia menitiskan air mata bila pertama kali dia dengar azan subuh dekat kawasan tersebut. Maka berakhirlah kekuasaan makhluk-makhluk atau kuncu-kuncu ayah pin dekat tempat tu. Selepas matahari terbit, diorang ni pun bersiap-siap untuk pulang ke Kuala Terengganu. Perjalanan diorang balik ke Kuala Terengganu ni aman tanpa ada apa-apa sekatan roadblock ataupun apa-apa halangan. Tepat pukul 8 je, pihak JKR datang dengan jentera-jentera dia merobohkan semua struktur-struktur dan bangunan-bangunan dekat kawasan tu tanpa sebarang halangan dan tiada lagi kejadian yang pelik-pelik yang sebelum ni diorang alami. Pada hari Isnin 2 Ogos 2005, tersebar meluas cerita dekat setiap akhbar dekat negara ni mengenai kawasan pentadbiran Kerajaan Langit telah dirobohkan dan dimusnahkan. Tetapi apa yang berlaku pada malam sebelum kawasan itu dirobohkan, tak ramai yang tahu cerita sebenar mengenai kejadian malam tersebut. Sehinggalah Haji Lokman memilih untuk memberitahu kejadian sebenarnya apa yang berlaku pada malam tersebut. Ayah Pin ni dia telah meninggal dunia pada tahun 2016 pada usia 74 tahun, meninggal akibat sakit tua di Terengganu. Kita doakan yang baik-baik saja untuk beliau. Sekian saja cerita pada kali ini, sehingga kita berjumpa lagi di akan datang. Assalamualaikum dan bye-bye.